Hai, salam sejahtera. Hari ini adalah hari Sabtu. Video pada pagi Sabtu untuk kita mentafsir ataupun menakul ataupun kita boleh kata dapatkan more clarity, better awareness, better decision dan better result. Jadi pagi ni kita nak fokuskan pada apa sebenarnya protection kita akhirnya. Kenapa sebenarnya iaitu yang kita buat dari segi mungkin kita belajar forex trading, mungkin juga kita buat investment di ESB, mungkin juga di unit trust ataupun mungkin juga di hartanah dan sebagainya. Dalam konteks ni kita fokuskan kepada apa yang saya bawa dan RTT bawa itu financial market, fokus pada forex market khususnya metals ataupun komoditi seperti besi, contohnya apa? Iaitu emas, perak dan juga lain-lain. Dan akan datang kita akan fikirkan pasal saya akan tunjukkan mengenai pasal stock market dan juga beberapa konsep seperti kripto dan lain. Tapi kita fokus pada yang sekarang ni sedia ada. Okey. Dalam apa yang kita buat, kita kena fikirlah apabila satu hari nanti di mana kita dah kurang upaya. Kurang upaya itu boleh datang daripada iaitu income secara aktif dari segi financial khususnya mungkin daripada bisnes dan mungkin juga datang daripada kerja kita. Jadi maksudnya ada sesuatu yang kita tak boleh nak teruskan berlaku pada kita. Sebagai contoh ialah kita kehilangan bisnes ataupun kita kehilangan kerja dan kita tidak dapat buat secara aktif. Jadi apakah sebenarnya protection kita yang menjamin kelangsungan hidup? Dalam konteks ni ialah kita nak fokuskan kepada iaitu kewangan. Itu satu contoh. Yang kedua ialah kalau kita tengok kesihatan. Kalau berlaku sesuatu kesihatan kita, apa kita nak buat? Itu protection juga. Kan? Selalunya mungkin kita aktif, kita dapat income, tapi akhirnya disebabkan faktor kesihatan kita tak boleh buat. So, adakah kita ada jaminan? Mungkin jaminan tu satu ialah, of course, kita boleh sebut daripada insurans, kita boleh sebut juga daripada simpanan dan lain-lain lah. Termasuk juga hubungan, apa yang berlaku suatu hari nanti, kita punya pasangan walk away pada kita. Apakah kita punya protection? Mungkin dari segi emotion, mungkin dari segi juga asset, ataupun financial, ataupun mungkin juga dari segi, iaitu, of course lah, relationship, jika terlibat anak-anak, ataupun terlibat dengan keluarga dan sebagainya. Fokus kita hari ini fokus pada financial. Okey. Jadi, apa yang saya maksudkan ialah, apakah preparation kita end of the day? Contoh sebagai forex trading. Kalau dalam forex trading kita nampak ialah, kita mungkin satu sudut ialah kita mencuba skill ataupun kita berusaha untuk dapatkan skill tersebut untuk menghasilkan persen daripada bulanan lah sebagai contoh. Jadi, kita lakukan secara aktif, betul? Jadi apa yang berlaku ialah kita sangat bergantung pada saya lah. Terlalu bergantung pada telur di hujung tanduk. Maknanya anytime boleh jatuh pecah. Kan? Anytime juga boleh tercocok juga tanduk tu dan pecah. Jadi maksud saya ialah satu perkara at the end of the day sebenarnya kita nak security, kita nak protection. Jadi apa yang saya nampak sebenarnya dan apa yang saya fikirkan jugalah dan saya lakukan sekarang ialah saya berpendapat ialah tak nak pun kita kena ada satu modal yang besar sebenarnya. Dan modal tu bukan saja besar, dan besar tu sebenarnya sangat tidak boleh didefinitifkan kerana dia sangat berbeza. Ada orang 100,000 besar, ada orang 1 million besar, ada orang 10,000 besar. Pandangan saya besar ni maksudnya macam ni. Sekiranya sesuatu berlaku pada kita, kita boleh dapat sekurang-kurangnya 10% setahun, dia boleh jamin hidup kita selama 12 bulan akan datang. Saya ulang balik. Saya fokus kepada annual iaitu sekiranya modal kita cukup besar, kita dapat 10% dan kemudian dia boleh jamin hidup kita 12 bulan akan datang. Itu salah satu angle yang saya nak you nampak. Dan ini konsep ni namakan critical mass. Dalam road TTT memang saya tekankan pasal benda ni. Tapi pada sahabat, apa yang saya sedang fikirkan juga lah, katalah kita macam contoh lah. Iaitu saya dah tidak aktif lagi. Contoh saya tak buat perkongsian. Saya tidak, obviously memang road TTT ni 90% ni percuma lah. Katalah saya tidak bergantung kepada semua benda. Katalah road TTT ni saya pun tak jalankan secara institusional maknanya institusi maknanya tak ada staff dan sebagainya. Jadi apakah protection saya? Dan alhamdulillah sebelum buat road TTT dah ada lah perkara tersebut. Apatah lagi kalau kita dah ada, sepatutnya kita lebih ada lah. Maksudnya macam tu ialah contoh, nak tak nak pun kita end of the day kita kena ada modal. Jadi modal ni sekurang-kurangnya nombor satu ialah kita boleh trade sendiri. Kan? Di mana kita tak ada kerja, tak ada bisnes, kita boleh trade sendiri dan dapat income, dan income tu tidak juga menekan kita. Contohnya, kalau kita ada modal yang ngam-ngam, kita terpaksa cari untuk bulanan. Mungkin market masa tu dia tidak dapat income pada kita. Dia tak bagi seminggu, 2 minggu. Tetapi akan datang, dia akan bagi dalam 3 ke 4 minggu. Ataupun dia tak bagi kita sebulan. Tapi bulan depan dia bagi banyak. So, kalau you ada experience, you akan faham apa maksud saya. Tapi pada sama juga, kita kena clear. Iaitu kita ni sebenarnya, kita nak protection. Jadi protection tu saya masukkan lah. Nak tak nak pun ialah
kita kena ada satu modal besar di mana kita tidak tertekan disebabkan oleh faktor kewangan tersebut. Persoalan saya sekarang ni, apakah you punya security? Apakah you punya protection? Protection saya ialah modal. So, protection you sepatutnya juga modal. Macam mana nak cari modal? Buatlah apa saja. Kerja lebih, masa tengah sihat ni. Business lebih, masa tengah sihat ni. Ataupun trading dan keep simpan. Ataupun masih lagi tak konsisten, cuba konsistenkan. Bermaksud ialah bukan saja daripada simpanan, tapi dari segi trading. Kan cuba contohnya lah, dan seminggu dah profit rehat, minggu depan pula atau bulan depan pula. Dan ini pastikan grow. Tambah-tambah bila you ada income yang besar sebenarnya. Jadi, pada masa sama juga, pada masa yang saya sebutkan income tadi, modal. Jadi apa saya maksudkan ialah, you kena start fikir dah sebenarnya. Sekiranya aku tak ada bisnes, sekiranya aku tak ada aktiviti perniagaan, sekiranya aku tidak ada aktiviti kerja, tidak ada aktiviti apa benda yang melibatkan income, apakah sebenarnya protection aku? Kan satu, saya tak nak sebut benda lain, macam saya sebut tadi, insurans, ataupun kita ada aset-aset lain yang mungkin ada insurans, kehubungan sebagainya, tapi saya nak cerita lah pasal, iaitu financial kita. Jadi saya rasa salah satu solution adalah modal kena keep saving, kena buat sekarang. Apa berlaku ialah kita ada protection. Dan protection tu ialah boleh disimpan broker yang betul. Takutnya broker tak betul pun dia kaput duit kita juga. Simpan banyak-banyak 100,000, hilang 1,000. Penat tu. Jadi kena ada tempat tu lah. Sebab tu kata Mak Saleh, kan salah satu saya pernah baca, saya tak ingat penulisnya siapa, tapi dia kata, when the time to harvest, harvest day and night. Bila time untuk kita menuai siang dan malam. Maksudnya ada satu masa you akan dapat rezeki. Jangan pula you rasa macam, oh penatnya, letihnya. Tak, sebab masa tu je ada rezeki. Kita tak belum tentu bulan depan ada rezeki, kita belum tentu ialah tahun depan rezeki. So you kena all out masa tu. You mungkin tak dapat dah peluang yang sama. Jadi duit tu pula jangan habiskan. Kan pandai. Kalau you nak buat aset untuk, of course lah. Macam saya, duit saya sepatutnya saya boleh saving banyak. Saya purchase equipment. Even saya sedang sekarang ni pun saya pakai equipment yang baru. Kan saya pakai Sony 7C. Kan Alpha 7C. Dan saya pakai lens yang 14mm. Kan 1.8 punya aperture. So cost dia agak tinggi lah. Tapi pada masa juga saya anggap ini sebagai salah satu investment saya, di mana saya boleh kongsi lebih ramai orang lain, kan, kepada orang lain, dan lebih kenal Royal TT, kan. Jadi brand Royal TT dikenali. Jadi itu konsep saya. Tapi kalau konsep you, adakah you sepatutnya spend pada barang-barang yang unnecessary ataupun mungkin necessary tapi bantu you untuk jangka masa panjang? So persoalan saya ialah kita kena sentiasa kena ada protection. End of the day kita takkan kuat. End of the day ialah tak ada orang suka kita, dan tak ada siapa pun yang sanggup nak sara kita sebenarnya, kan. Jadi kita kena ada plan, guarantee plan untuk diri kita. At least lah, sebelum kita tolong orang lain, tolong diri kita dulu. Okay, mungkin hari Sabtu ni buat pemikiran kenapa aku macam agak down the road je. Tak, maksud saya ialah iaitu hakikatnya macam tu lah, kan, kehidupan hakikatnya kita semua orang mungkin akan kekal dengan kita, kan, dan tak ada siapa boleh pun jaga kita. Dan satu hari kita akan tua, satu hari kita akan susah. Susah tu maksudnya tak semestinya financial. Mungkin ada pelbagai halangan lah, ada pelbagai concern sebagai manusia, of course lah. Kita akan ada turun dan naik. Tapi hakikatnya ialah apakah protection kita untuk menjadi financial. So itu saya nak you fikirkan untuk hari ni. Dan apakah plan you? Plan saya ialah modal. Plan saya ialah ada skill. Plan saya ialah kita boleh trade juga. Okay, so tolong tulis kat bawah ni apa you faham, apa you belajar, dan kongsikan sebab saya nak baca satu-satu dan saya akan reply. Pada sama juga ialah tolong tulis juga video yang you nak, apakah konten ataupun apa sesuai, saya akan kongsikan. Okay, please like, komen tadi saya cakap, dan juga share serta ajak orang lain untuk join dan juga masuk dalam komuniti. Okay, jumpa lagi dan salam hormat dan selamat berehat hari Sabtu dan all the best.